Siakap senohong gelama ikan duri. Sewajarnya tuntutan waris Kesultanan Sulu sebanyak 14.92 bilion US dollar daripada Malaysia dan rampasan dua anak syarikat gegasi minyak Malaysia Petronas yang diperbadankan di Luxembourg iaitu Petronas Azerbaijan, Shah Deniz dan Petronas South Caucasus bernilai 2 bilion US dollar diberi perhatian yang serius oleh kerajaan. Namun, lain pula yang dilakukan oleh pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional Datuk Seri Najib Razak. Bekas Perdana Menteri itu sejak Mac lalu cuba menyalahkan Kerajaan Pakatan Harapan sebagai punca negara ini bakal kehilangan wilayah Sabah kepada keturunan Sultan Sulu. Najib berkata tuntutan daripada Kesultanan Sulu hanya difailkan pada 2019 ketika PH menjadi kerajaan. Susulan itu, Ketua Strategi Pemuda Amanah Ammar Atan dan Peguam Muda Amanah Azri Abdullah dan Fadli Umar mencabar beliau untuk berdebat. Kami cabar debat, Najib Razak telah menipu rakyat dan cuba menuduh pihak lain bertanggungjawab berkenaan kes saman waris Sulu ini. Kami telah buat laporan polis terhadap beliau atas kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, Seksyen 499 dan Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Kami juga mencabar Najib Razak untuk berani berdebat dengan kami atas isu kedaulatan negara tercinta, kata Ammar dalam satu kenyataan. Menurut mereka, laporan polis dibuat tidak bermaksud Pemuda Amanah menyokong Kesultanan Sulu. Mereka berpendapat orang ramai harus tahu bahawa apabila pembayaran RM5,300 setahun kepada waris Kesultanan Sulu itu dihentikan pada tahun 2013, ia merupakan kelalaian kerajaan pada masa itu. Menurut mereka, ketiadaan tindakan diambil terhadap kecuaian ini di mahkamah akhirnya menyebabkan negara berdepan dengan isu ini. Menurut portal jusmondi.com yang menyimpan arsip dokumen perundangan, notis niat untuk memulakan timbang tara dihantar pada 2 November 2017 kepada Kedutaan Malaysia di Madrid, Sepanyol. ITA in Review, The Journal of the Institute for Transnational Arbitration, terbitan Jilid 4 2022, pula menyatakan Malaysia menghormati Perjanjian 1878 sehingga 2013 apabila ia berhenti membuat pembayaran. Malaysia tidak menjawab notis itu. Ketiadaan tindakan Malaysia dalam prosiding mendorong pihak yang menuntut iaitu waris untuk mendapatkan pada Februari 2018 pelantikan penimbang tara daripada Mahkamah Tinggi Keadilan Madrid menurut Akta Timbang Tara Sepanyol. Sekali lagi, Malaysia tidak mengambil bahagian dalam prosiding tersebut menurut jurnal tersebut. Akibatnya, Mahkamah Tinggi membenarkan permintaan mereka dan pada Mac 2019 melantik Dr. Gonzalo Stampa sebagai penimbang tara tunggal. Tahun 2017 hingga Februari 2018, semasa waris Kesultanan Sulu memulakan tuntutan timbang tara, kerajaan yang memerintah ialah UMNO Barisan Nasional yang diketuai Najib Razak. Peguam negara ketika itu ialah Tan Sri Muhammad Apandi Ali. Dalam satu kenyataan media secara bertulis, Pemuda Amanah berkata kenyataan Najib Razak jelas tidak bertanggungjawab dan telah menyebabkan berlaku kekeliruan fakta provokasi ke atas pihak lain, malah merendahkan tindakan yang diambil oleh pejabat peguam negara pada tahun 2019. Kami ingin menyatakan bahawa syarian fakta secara jujur dan telus akan menunjukkan bahawa kausa tindakan saman waris Sulu tersebut adalah berpunca daripada tindakan Perdana Menteri tahun 2013 Najib Razak yang mengambil keputusan menghentikan bayaran penyerahan hak kepada waris Sulu selepas insiden pencerobohan Lahad Datuk. Pemuda Amanah menegaskan bahawa peguam negara semasa dan kerajaan semasa tidak pernah menyatakan terdapat sebarang salah laku oleh pentadbiran Pakatan Harapan berkaitan dengan isu saman waris Sulu ini. Tindakan Najib Razak melalui hantaran-hantaran Facebook tersebut sudah tentu berniat jahat dan bertujuan untuk merosakkan reputasi pihak lain serta dibuat dengan kebarangkalian tinggi untuk menutup kesilapan, kekurangan dan peninggalan pentadbiran beliau yang telah membawa kepada masalah kini, tegas mereka. Selain itu, ia mampu menyebabkan pihak-pihak lain seperti bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas dan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad antara lainnya dikenakan dakwaan dan hukuman jenayah atas kononnya kegagalan mereka menjaga kedaulatan dan kepentingan negara, tegas mereka. Bersediakan Najib Razak bertanggungjawab terhadap apa yang ditulisnya dan di atas kecuaian lampaunya dengan menyambut cabaran debat Pemuda Amanah. Pesan orang tua-tua dahulu, siakap senohong gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel.
Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.